Beralih ke sidang Dewan Rakyat, antara fokusnya peruntukan selenggara institusi pendidikan dan perumahan berserata selain isu peletakan jawatan pegawai kanan LTAT. Perinciannya bersama Syazwani Samsu. Ya, Hazel, RM900 juta diperuntuk Kementerian Pendidikan bagi menyenggara aset tak alihnya tahun ini. Ia meliputi bangunan, tanah dan infrastruktur di semua sekolah dan institusi pendidikan kendaliannya. Penyaluran peruntukan ini adalah berdasarkan keperluan mengikut permohonan dan susunan keutamaan yang dikemukakan kepada KPM oleh sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian. KPM yang berhormat akan memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan kepada semua sekolah. Usaha berterusan dilaksana untuk pastikan kemudahan sekolah berada dalam keadaan baik dan kondusif. Ini penting bagi menjamin keselamatan dan keselesaan setiap warga sekolah. Baik saudara, dalam pada itu, KPKT menerusi belanjawan 2024 pula peruntukan RM100 juta untuk selenggara perumahan berstrata kos rendah dan sederhana seluruh negara. Kita bukan saja membuat penyelenggaraan, mencat semula bangunan, menukar lift baru, rumah-rumah pangsa puri, kos rendah dan juga kos sederhana. Dan kita akan pastikan supaya setiap peruntukan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya supaya penduduk pangsa puri, kos rendah sentiasa duduki kediaman yang berdaya huni serta bersifat manusiawi. Operasi dan Perkhidmatan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT tidak terjejas susulan peletakan jawatan 3 pegawai kanannya baru-baru ini. Portfolio Ketua Eksekutif dan Pengerusi LTAT kini diisi pegawai kanan sedia ada secara tanggung tugas. Calon-calon bagi mengisi jawatan berkenaan sedang diteliti. Sebagai langkah susulan, jawatan Ketua Eksekutif yang kosong kini ditanggung oleh Encik Muhammad Ashraf Muhammad Razi, Ketua Pegawai Kewangan, sebagai tanggung tugas Ketua Eksekutif berkuat kuasa serta-merta. Bagi jawatan pengurusi LTAT pula, tugas tersebut kini dipangku oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, yang merupakan timbalan pengurusi LTAT seperti yang diperuntukkan dalam Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 ataupun Akta 101. Bagi organisasi seperti LTAT, pelantikan tanggung tugas ini bukanlah perkara yang pelik. Ia pernah dilaksanakan sebelum ini semasa peletakan jawatan Ketua Eksekutif Datuk Nik Amlizan Muhammad pada tahun 2020 dan peletakan jawatan Datuk Seri Amrin Awaluddin pada tahun 2021. Lembaga LTAT sedang memuktamad calon-calon berkredibiliti untuk isi jawatan Ketua Eksekutif. Bagi jawatan pengerusi LTAT pula, Mindef sedang teliti calon berkelayakan dalam kalangan mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Baik saudara, Dewan hari ini turut dimaklumkan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Belanjawan 2024 antara 9 akta diluluskan pada mesyuarat ketiga Penggal Kedua Parlimen ke-15 dan diperkenan yang di-Pertuan Agong. 1. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023, Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023, Akta Perbekalan 2024, Akta Kewangan nombor 2 2023, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, Akta Kesatuan Sekerja Pindaan 2023, Akta Syarikat Pindaan 2023, Akta Keselamatan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Akta Makanan Pindaan 2023.
Ya, saudara, Dewan Rakyat hari ini melakar sejarah apabila julung kalinya rukun negara dilafazkan pada awal mesyuarat. Ia dilafaz secara penuh bermula daripada mukadimah diikuti 5 prinsip rukun negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat mahu setiap wakil rakyat hayati rukun negara dan menzahirkannya menerusi tindakan. Ahli Yang Berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat sepanjang berada dalam Dewan Yang Mulia ini kerana kita semua disaksikan oleh rakyat melalui pelbagai platform. Ahli Yang Berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi. Rakyat Malaysia Beliau turut mengingatkan pertelingkahan antara parti-parti politik perlu diselesaikan di luar. Jika diheret ke Dewan Rakyat, tindakan sewajarnya akan dilakukan. Fokus penuh harus ditumpukan kepada usaha memperjuang kepentingan rakyat dan negara. Baik saudara, ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan usul titah diraja. Kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan selanjutnya kembali bersama Hazel di Angkasa Puri. Syazwani, terima kasih.